Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. So kita jumpa lagi pada pagi ini dalam sesi Sembang Santai Asia bersama dengan sahabat-sahabat DFB berkenaan dengan ilmu kewangan dan juga emas lah. Okey. So Asia lebih tumpukan teknik-teknik yang boleh kita gunakan menggunakan emas untuk kita mencapai pengurusan kewangan yang lebih baik. Okey. Sekejap ya. So, hari ini kita nak sembang-sembang berkenaan dengan misi bebas hutang menggunakan teknik snowball. Teknik snowball. Snowball tu apa? Snowball tu apa? Snowball tu teknik untuk kita boleh gunakanlah untuk kita melangsungkan hutang kita dengan lebih cepat. Okey. So hari ni kita Asia nak kongsikan berkenaan dengan teknik snowball ni lah. So mungkin ramai orang dah tahu, tapi Asia percaya lagi ramai lagi orang yang tak tahulah teknik ni. Okey. So teknik snowball ni kita selesaikan hutang yang paling kecil dulu jumlahnya. So macam mana cara dia? So kalau kata mengikut perincian di sini, kaedah ni kita boleh tumpukan komitmen kewangan kita kepada hutang. Maknanya kita bayar hutang satu persatu lah. Kita kena bayar hutang. Dia bacalah mana-mana buku kewangan pun dia memang tak ada teknik orang kata tak ada teknik magic lah untuk bayar hutang ni. Contoh Asia banyak merujuk kepada misi bebas hutang. Ada satu lagi buku tapi tak ada di sini hari ni pasal daripada tulisan Tuan Zaidi Ismail, buku forensik kewangan itu pun ada Asia bacalah berkenaan dengan macam mana nak melangsungkan hutang dengan lebih cepat. Ini daripada mentor Asia Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Okey, misi bebas hutang. So memang pakar-pakar kewangan ni mengatakanlah memang dan memang betul lah bagi Asia memang dia tak ada teknik magic lah untuk kita nak selesaikan hutang. Selesai hutang ni macam-macam mana pun dengan duit kita sendiri. Tak bolehlah kita nak orang kata kalau dari segi gali lubang tutup lubang tu pun dia macam agak berisiko lah sebenarnya. Kalau orang yang mungkin ada ilmu kewangannya lagi tinggi, boleh gunakan teknik itulah. Tapi bagi orang biasa, bagi Asia, teknik snowball ni sangat bagus lah sebab dia tak ada risiko, sebab duit kita sendiri semua. Okay? So kita selesaikan hutang satu persatu daripada jumlah yang paling kecil sehingga yang paling besar. Sebab apa kita pilih jumlah yang paling kecil? Bukan dari segi kaedah yang paling orang kata kadar faedah dia yang paling tinggi ke, tak ada. Kita tak tengok pun dari segi kadar faedah tu. Okey, so saya tunjukkan satu contoh untuk satu contoh hutang ni. Senarai hutang kita ada senarai hutang macam ni, kita ada 4 hutang ni. Kita ada 4 hutang ni. Contoh kita ada satu kredit kad, satu pinjaman peribadi dan lepas tu ada pinjaman kereta dengan pinjaman pendidikan. Okey, kita ada 4 ni Kita ada 4 hutang lah. Okey. So di teknik yang step yang pertama adalah step pertama kita nak gunakan teknik snowball ni adalah kita kena cari duit lebihan yang ada daripada bajet kita lah, bajet kita bulanan. Okey. So maknanya tuan-puan kena buat bajet dan tengok berapa lebihan setiap bulan yang ada untuk tuan-puan boleh gunakan lebihan tu untuk bayar hutang. Untuk kita cepatkan pembayaran hutang kita ni. Okay, contoh kita ada 4 hutang ni. Lepas tu kita dah tengok dah dari segi bajet bulanan kita ada duit contohnya RM150 satu bulan. Contoh RM150 satu bulan. RM150 satu bulan. Tapi yang ini tertakluk sebenarnya lebih penting sebenarnya RM150 sebulan tu. Kalau kita tak ada lagi dana kecemasan, cukupkan dulu dana kecemasan 3 bulan untuk kita nak securekanlah kita punya kewangan dulu. Kalau apa-apa berlaku kita ada dana kecemasan tu kita ada dana kecemasan. Kalau contoh kita dah ada dana kecemasan tu, jadi kita boleh gunakanlah duit lebihan tu untuk membayar hutang dengan lebih cepat. Macam mana caranya? Contoh kat sini kita ada pembiayaan, kita ada hutang kredit kad tu kan, kredit kad ni dia sangat tinggi lah. Sebab dia tak fix, dia bergantung kepada baki terakhir tu. So 18% satu tahun dia punya kadar faedah. Tapi kita tak tengok kadar faedah kat sini, tapi kita tengok kadar jumlah hutang tu kat situ ada 3,000. So itu yang paling kecil. So maknanya yang paling senang kita boleh selesaikan lah. So kita boleh ambil kat situ. Yang paling senang kita selesaikan adalah bayaran Mastercard lah. Kalau kita ada lebihan 3,000 dulu, macam contoh kita ada simpanan 3,000,
kalau untuk hutang kredit kad ni sangatlah disarankan habiskan terus, bayar terus. Sebab dia punya kadar faedah sangat tinggi yang ni lah. Tapi kalau kita memang tak ada juga, maknanya kita boleh bayar setiap bulan yang bayar barang minimum tu. Lepas tu yang tadi kan kita dah ada lebihan setiap bulan RM150. RM150 tu simpan. Jangan guna untuk tujuan lain lah. Kita kena tekan lah. Tak pagi tadi pun Asia ada share kan. Kalau kita nak misi bebas hutang, kita kena ada sedikit ilmu. Macam contoh yang pagi ni Asia share kan teknik snowball ni. Maknanya boleh snowball ni. Kalau contoh tuan-puan macam Asia cerita ni tak berapa clear lagi, bolehlah cari sessions nanti macam mana caranya. Tapi Asia cuba ceritakan lah secara detail. Maknanya ni RM150 tu simpan. Maknanya kalau ikut cara biasa, untuk bayaran yang hutang pertama ni kena ambil 20 bulan kan untuk habis. Maknanya 20 bulan untuk habis, 3,000 tu bayaran minima 20 bulan. Lepas tu kalau contoh kita kata RM150 tu campur dengan RM150 satu bulan, dan tu RM150 tu kita jangan bayar lagi, simpan dulu. Maknanya dalam masa 10 bulan kita dah ada dah 1,500 campur yang kita dah bayar kan 10 bulan dah 1,500 juga. So ada balance lagi 1,500, pergi tutup terus. Maknanya instead of 20 bulan, tapi kita dah pendekkan masa dia kepada 10 bulan. Kepada 10 bulan. So dah cepat kat situ kan. Itu yang kita kalau dari segi bahasanya, snowball ni kan bola salji kan, bola salji. So kita pusingkan benda tu. Maknanya duit kita sendiri, kita tak ambil pun duit orang lain untuk bayar hutang ni. Kita putarkan duit kita sendiri. Maknanya daripada lebihan tadi, cuma kena tekan lah. Maknanya lebihan tu kalau RM150 tu tak boleh nak buat benda lain, sebab kita dah ada nekat, ada matlamat untuk habiskan kita punya hutang ni dengan lebih cepat. Gunakan teknik snowball tadi. So memang kena tekan lah. Kena tekan. Okay. So kalau contoh Asia banyak menggunakan benda ni dengan teknik simpanan emas. Cumanya kalau contoh yang ini dia punya orang kata nak habiskan tu dalam masa 10 bulan, tak sesuai lah sebenarnya simpanlah bentuk emas. Sebab emas ni kalau dia ada susuk nilai, jadi mungkin kalau contoh 10 bulan tu tuan-puan beli simpan dalam bentuk emas, mungkin ada susuk nilai, jadi mengurang duit tuan-puan, tak sesuai. Kalau contoh untuk hutang yang lebih besar, contoh yang hutang yang ketiga, yang keempat tu sesuai lah, mungkin sesuai sebab kita lagi panjang masa untuk kita dapatkan kenaikan harga emas tu untuk kita bayar hutang ketiga yang keempat ni. So hutang pertama tak sesuai. So bila dah habis, contohnya tadi bulan yang hutang pertama tu boleh habis dalam masa 10 bulan. Boleh masa 10 bulan instead of 20 bulan kan. Kalau kita cara biasa, so kita dah habis dalam masa 10 bulan, kita dah ada lebihan berapa? RM300 kita dah ada lebihan kat situ. Yang kita bayar RM150 dengan RM150 kita punya yang memang kita ada simpanan setiap bulan kan. Okey, dah RM300 kat situ. So baki yang untuk yang kedua ni 10 bulan kita dah bayar minimum dia, kita bayar bayaran bulanan dia adalah RM241. Kat situ 10 bulan kita dah kurang RM2,410. Maknanya kita dah tinggal RM2,000 lebih saja. So RM2,000 lebih saja, simpan lagi RM300 tu. So nak cepatlah, akan cepat. Jadi RM300 kalau contoh kita simpan lagi 5 bulan, kita dah ada RM1,500 yang duit lebihan tadi. Instead of kita simpan tapi kita bayar juga yang ni. Maknanya dalam masa tadi 10 bulan tambah lagi kat sini 5 bulan, dah jadi 15 bulan kita dah boleh habis hutang kedua. Itu yang kata teknik snowball tu, kita gulingkan duit kita. Maknanya bila kita ada lebihan daripada hutang yang pertama tadi, kita jangan guna. Kebanyakan orang dengan tak adanya ilmu pasal teknik snowball ni, bila dia habis hutang, duit tu dia gunakan untuk naik taraf kehidupan. Maknanya contoh naik taraf, mulalah rasa ada lebih duit sikit, mulalah nampak macam contohlah kan, mulalah nampak kereta macam tak sedap, macam tu. Macam kereta ni macam kecil je, mungkin nak upgrade kereta kan. Okay, besar lah upgrade kereta tu. Kalau contoh yang kecil-kecil, mulalah nampak macam kalau lelaki sport rim macam tak cantik kan. Mungkin menampak sebab dah ada lebihan 300 satu bulan, mungkin nak pergi beli perabot yang macam bolehlah kita bayar hutang, beli perabot yang lain dengan hutang, sebab nak tambah hutang baru sebab ada lebihan 300. Tapi tak, sebab kita dah matlamat dengan menggunakan teknik snowball, sebab kita dah listkan kita punya hutang, jadi kita nampak bila masa sebenarnya kita nak habiskan hutang-hutang kita ni. Jadinya
dalam masa 15 bulan kita dah boleh habis 2 hutang. Instead of lagi panjang lah. Kan? Kalau tidak 2 tahun maknanya 24 bulan. Ini 15 bulan dah boleh habis. 15 bulan. Tak sampai pun 1 tahun setengah kan? 1 tahun setengah 16 bulan kan? 18 bulan, 18 bulan. So, kita dah pendekkan masa 3 bulan untuk habiskan yang kedua. Lepas tu kita dah ada lebihan 300 campur RM241 menjadikan lebihan kita 541. Jadi kita boleh simpan lagi RM541 setiap bulan. Yang lain tu memang kita bayar juga kan, sebab memang kita ada komitmen untuk bayar setiap bulan yang 4 ni. Tapi kita dah habis dah yang satu dengan nombor 2 hutang tu. Jadi kita dah ada, tinggal hanya 2 hutang. 2 hutang. So kita tengok baki yang paling kecil adalah yang keempat kan. Hutang yang keempat, pendidikan. So ada baki RM3,435. RM435 dalam masa 15 bulan kita dah bayar RM435 tu. Kita dah bayar berapa? Lebih daripada RM6,000. So dah tinggal dalam RM23,000 macam tu lah. RM23,000. Tapi kita bayar lagi dan kita ada lebihan tadi RM500. 1 bulan, kalau contoh kita kata RM23,000 tu 501 bulan, maknanya dalam contoh dalam 4-5 bulan ada RM20,000. 4 bulan kita boleh ada dalam 4 bulan kita dah ada RM2,000 kan, contoh RM500 kan. So kita increasekan lah simpanan kita tu, simpan. Yang ini sangat sesuai lah untuk kita simpan, sebab panjang kan tempoh masa dia, kita nak cukupkan RM20,000 contohnya. Contoh dalam macam contoh 500, maknanya 4 bulan kita dapat RM2,000, jadinya 40 bulan kita boleh dapat, maknanya dalam 3 tahun lebih. Contoh yang macam ni lah. Contoh yang macam ni, hutang macam ni yang panjang, ini sangat sesuai. Tuan-puan, contoh tadi 500 tu, tuan-puan tukarkan 500 bulan, tukarkan ke dalam bentuk emas simpanan, bukan emas pelaburan. Sebab emas pelaburan nanti lambat tuan-puan akan dapat keuntungannya. Sebab dia ada susut nilai yang tinggi dan juga kos-kos upah. So yang saya maksudkan emas pelaburan macam ni lah. Emas pelaburan, emas dinar macam ni. Contohnya emas dinar, yang ini 1 dinar. Ini harganya RM1,100. Dengan ketulinan 999 dan juga susut nilainya hanya 9%. 9% saja. Berbanding kalau tuan-puan simpan dalam bentuk emas berhiasan, susut nilainya boleh tinggi sampai 40%. Jadi tadi kita simpan RM500 tadi, lebihan kan daripada hutang pertama dengan hutang kedua tu, jadi dah ada 501 bulan lebihan daripada kita punya pembayaran tu. Maknanya sebabnya hutang dah habis, lepas tu kita ada lebihan lah RM500. Instead of kita yang 2 ni kita memang bayar kan, memang kita dah ada komitmen setiap bulan untuk bayar, jadi memang tak ada masalah lah, tak kita usik pun benda lain. So kita ada lebihan RM500, yang itu boleh, memang sangat sesuai, sebabnya dia memerlukan sehingga 3 tahun untuk cukupkan nak bayarkan full settlement untuk hutang ketiga. So kalau 3 tahun sangat sesuai. So dia 2 tahun dan ke atas, tuan-puan sangat sesuai simpan dalam bentuk emas pelaburan macam ni. Okay. So kalau contoh RM500, tuan-puan boleh ambil yang macam ni. Yang macam ni 10 gram bayaran 6 kali. So maknanya 6 kali tuan-puan dah boleh dapat 10 gram. 10 gram emas bayaran 6 kali dalam RM450. Ada lebih lagi RM50. Yang tu boleh simpan dalam bentuk cash lah. Dalam bentuk cash, ataupun contohnya kata nak simpan ke dalam akaun emas cap pun tak ada masalah. Boleh saja. So memang sangat sesuai, sebabnya dia memerlukan lebih daripada 3 tahun. Kan? Kalau 3 tahun 36 bulan, sebab tadi lebih kurang 40 bulan untuk kita ada RM20,000, ataupun mungkin 3 tahun lah kita nak tolak daripada yang kita bayar 400 lebih 1 bulan tu. Dalam 3 tahun kita dah boleh bayar full settlement. Jadinya bila kita dah ada duit, dah simpan 500 lebih tu, kita memang dah boleh bayar full settlement untuk hutang ketiga. Kenapa saya suggest dalam bentuk macam ni? Kenapa saya saja dalam bentuk emas macam ni? Sebab ini contoh ini contoh.
daripada mentor emas saya lah. Dan perkara ni sebenarnya kira macam testimoni dari orang. Mentor emas saya ni mewakili ramai orang lah mengatakan macam ni, tapi memang saya pun terbukti. Manfaat simpanan terbesar emas adalah simpanan susah bocor. Contoh, kita ada 501 bulan, kita simpan kata contoh 4 bulan kita dah ada 2,000. Biasanya kalau kita simpan dalam bentuk duit, dalam bentuk RM lah, dalam bentuk contoh duit kata kan macam contoh duit RM50 macam ni, otak kita akan kreatif untuk cepat saja kreatif untuk menukarkan duit tu kepada bentuk material. Contoh material yang lain, contoh kan ada 2,000 je, mula nampak sofa tu macam nak koyak je. Contohlah saya perempuan kan, sofa kita nampak benda gitu. Tak mungkin kita nampak langsir tu macam dah lama tak tukar, sebab kita nampak dalam duit kita, dalam bank kita ada duit yang dah bertambah tadi, sebab kita dah langsaikan 2 hutang tadi. 501 bulan banyak kan, 501 bulan instead of lebihan yang kita dah guna, kita memang dah ada duit untuk belanja. So 501 bulan kita simpan, 4 bulan dah ada 2,000, 6 bulan dah ada berapa? 6 bulan dah ada 3,000 kan. Nampak banyak kan 3,000 kan. Dia memang otak kita akan kreatif. Itu fitrah manusia dan fitrah semua orang lah. Saya pun macam tu. Sebab tu saya kenal dengan ilmu emas ni. Bila saya kenal ilmu emas ni, saya lebih kreatif untuk menyimpan. Dia memang macam ni yang Cik Zulap ni. Penyimpan emas tak akan jual emas mereka kecuali untuk yang benar-benar mendesak yang akan menguntungkan saja. So sangat sesuai lah tadi. Bila kita guna teknik snowball, yang kita tak langsaikan hutang yang ketiga ni, yang keempat, daripada susunan dia hutang yang keempat, sebabnya dari segi balance dia itu yang paling yang ketiga terkecil lah, okey. So maknanya bila kita nak langsaikan yang itu, kita ada duit dalam bentuk duit tu kita dah tukar kena dalam bentuk emas, sangat senang untuk kita cukupkan bayaran. Lagi balance berapa tu kan, 30,000 dalam 20,000 lah, sebab dah tolak yang kita bayar setiap bulan kan, yang 15 bulan masa kita habiskan hutang pertama dengan hutang kedua. Itu beauty-nya lah, teknik snowball. Tapi macam yang saya post pagi tadi, kita ada ilmu dan tindakan yang tekal. Tekal tu maknanya kita kental hati dengan duit kita yang ada tu. Tapi nak suruh mengentalkan hati kita supaya lebih kental simpan duit, memang terbukti ramai orang bila disimpan dalam bentuk emas macam ni, hati dia betul kental. Sebabnya dia tak nampak dalam bentuk duit, dia nampak dalam bentuk gram. Gram. Sebab bila orang simpan emas, bila dia nampak gram, dia lagi nak menyimpan. Dia tidak ada emosi untuk membeli, sebab dia jadi otak kita lambat untuk menukarkan gram emas kepada nilai duit. Macam contoh macam ni, saya nampak lah sebenarnya ini adalah harga 2,700 lah, lebih kurang 2,600 lebih, tapi dia lambat. Kita nampak dalam bentuk macam ni lah. Instead of kita buka kita punya akaun emas, kita buka akaun bank kita terus klik kita nampak 2,700 contoh. Jadi dia nampak terus dan kita mula emosi kita, fitrah manusia bila dengan wang kita nak membeli, kita nak shopping, kita nak habiskan duit kita. Tapi bila kita fitrah dengan emas macam ni, fitrah manusia adalah untuk menyimpan. So memang fitrah semua orang lah sebenarnya. Fitrah semua orang. So ini perkongsian daripada mentor Asia. So kita dengar solusi masalah susah menyimpan. Sebab saya rasa ilmu ni, saya rasa selfish kalau saya tak share kepada orang. Sebab emas memberi impak yang besar kepada kewangan saya. Paling basic tuan-tuan ialah menyelesaikan masalah simpanan. Banyak orang bekerja tahun-tahun, pendapatan tapi simpanannya tak ada. Ini proven tuan-tuan. Simpanan tak ada, last sekali yang banyak yang jadi ialah masalah kewangan tu yang banyak. Masalah tak. Apa tak ada. Kan. So ini 3 punca lah macam mana duit gaji kita selalu bocor. Kan gaji kita kan macam air pipe, banyak je nak keluar. Bila ada lebihan daripada yang kita dah habiskan, yang kita langsaikan 2 hutang kita tadi, lagilah kita rasa kita ada duit, yang mulalah nampak kita punya
nampak kita punya lebihan duit tu kita boleh gunakan untuk kehendak kita yang sebelum ni kita rasa macam tak apalah sebab kita tak ada lebihan. Tapi bila kita dah habiskan hutang pertama dengan hutang kedua, kita ada lebih RM541. Kita ada lebihan setiap bulan RM541. Kita akan cepat aja convert kita punya kehendak tersebut kepada fizikal, sebab kita dah ada duit. Tapi bila kita simpan dalam bentuk emas macam ni, tuan-puan percayalah, dah ramai orang yang berjaya menyimpan dalam bentuk emas macam ni berbanding dia menyimpan dalam bentuk duit dahulu. Memang sangat ramai. Tuan-puan boleh search saja #testimoni penyimpan emas. Memang terbuktilah, memang terbukti. Okay. So maknanya bila dah cukup kan 20,000, lepas tu bayarkan, habiskan hutang dalam masa 3 tahun. 3 tahun lepas tu bolehlah buat teknik yang seterusnya untuk hutang yang ketiga. Teknik yang sama dengan untuk hutang yang barisan ketiga tu. Tadi barisan keempat kan, sebab itu jumlahnya yang ketiga terkecil. So kita tak dari segi dia punya faedah, kita tengok dari segi jumlah tu. Sebab kita nak adakan kesan emosi kepada otak kita bahawa kita dah habis hutang cepat. Sebab tu kita kena pilih hutang yang terkecil, bukan hutang yang faedah paling tinggi ataupun ada, maknanya bukan dari segi ROI, tak perlu. Kita tengok saja dari segi dan kita habiskan hutang tersebut lebih dahulu. Okay. So itu yang teknik yang Asia belajar lah. Asia belajar daripada guru-guru kewangan lah. Guru-guru kewangan contohnya daripada Tuan Zaidi Ismail, daripada mentor Mas Asia Cik Zulkifli Syafi'i. So kalau contoh perempuan tak dapatkan buku beliau ni, boleh saja baca perkongsian beliau dalam blog muhamadzulkifli.com lah. muhamadzulkifli.com. Macam mana dia menggunakan teknik snowball. Mungkin dalam tu dia tak cerita pasal teknik snowball, tapi cara dia bayar hutang tu macam tu. Okay. So cara beliau bayar hutang macam tu memang beliau mengatakan lah, dan saya setuju, tak ada teknik magic untuk kita bayar hutang. Memang kita kena bayar hutang dengan duit kita, tak ada teknik magic. Teknik dia adalah macam snowball ni lah, duit kita juga, tapi kita kena kental supaya hati kita kuat untuk gunakan semua duit lebihan yang kita dah bayar, yang kita dah habiskan hutang-hutang kita yang pertama, yang kedua, atas contoh macam ni, untuk kita menyimpan bagi membayar hutang-hutang seterusnya. Jangan kita menaik taraf kita punya lifestyle semata-mata sebab kita ada lebihan daripada yang kita dah bayar hutang tadi. Kebanyakan orang macam tu. Okay. So bila contoh kan, macam contohlah yang bila ada kereta kan, ada kereta bila gaji naik aja. Contoh ini Asya tak cerita lagi, maknanya Asya tak tengok dari segi contoh tahun ketiga tu mungkin gaji dah naik kan, contohlah 100 satu tahun, naik 3 tahun dah naik RM300. Lagi cepatlah sebenarnya bila kita boleh gunakan yang duit lebihan RM300 tu untuk bayar hutang, instead of kita menaik taraf kita punya kehidupan. Dia memang orang kata, bukan orang kata lah, memang pakar-pakar kewangan cakap untuk kita nak bebas kewangan ni, bebas hutang ni, kita kena hidup di bawah kemampuan. Okay. So mungkin boleh refer lah kepada perkongsian Asia sebelum ni berkenaan dengan macam mana, berapa sebenarnya portion yang terbaik untuk kita beli rumah pertama, untuk kita duduk, dan juga kereta kita lah, berapa portion daripada gaji. So ada portion je lah yang kita sepatutnya kita tirulah. Bukannya kita pergi jumpa dengan banker yang untuk nak nilai loan kita lulus tak lulus, berapa yang kita boleh dapat. Sebab dia ada banyak faktor lain lah yang akan menyumbang kepada keperluan yang lebih, kepada contoh kita ada kereta, bukan hanya loan tu saja kan. So kalau kat situlah yang kita boleh main, macam tadi yang kita boleh tengok balik yang kita kata, yang Asya cakap tadi, yang step pertama adalah kita kena pasti berapa lebihan duit kita satu bulan yang kita boleh sumbangkan untuk kita nak buat teknik snowball ni. Yang lebih daripada yang kita memang allocate untuk dana kecemasan. Sebab dana kecemasan tu paling penting lah sebelum kita bayar hutang. Sebab dana kecemasan tu kalau apa-apa berlaku, hutang tak apa kan. So kita boleh lagi cover sebab kita memang ada allocation bulanan untuk nak bayar benda ni. Dan patutnya
daripada dana kecemasan itulah yang kita boleh cover lah setiap pembayaran bulanan. Kalau tidak, nanti pembayaran bulanan memang akan terganggu lah bila kita tak ada dana-dana kecemasan yang mencukupi. Dana kecemasan terbaik adalah sehingga 1 tahun pendapatan lah. Okey. So, kalau contoh kata yang tadi nak dapatkan ni kan, nak dapatkan emas macam ni untuk buat sebagai nak backup untuk guna teknik snowball ni, supaya cepatkan tuan-puan meningkatkan jumlah tabungan untuk bayar semua hutang-hutang ni kan. Bahagianya hidup bila kita tak ada hutang. Alhamdulillah, satu-satunya hutang yang besar lah, hutang besar iaitu hutang rumah yang saya duduk sekarang. Kalau dari segi portionnya yang kira pendapatan daripada yang income pasif daripada yang yang benda-benda lain dah boleh cover lah. Tapi sebabnya kita menggunakan orang kata OPM lah, other people's money. Itu pun salah satu cara, tapi yang cara yang paling senang itu boleh kena tuan-puan boleh explore lah cara dia. Mungkin satu hari Asia boleh share lah dari segi macam mana gunakan OPM money tu kan. Tapi kalau sekarang teknik yang paling senang, teknik yang paling tak perlu kita nak belajar banyak-banyak, tak perlu nak belajar banyak-banyak dari segi macam mana cara untuk kita, contoh kata nak beli hartanah, nak kena pergi belajar macam mana nak dapatkan hartanah yang bagus kan. So itu lagi tricky lah, ada banyak dia punya risiko. Tapi hari ini memang kita gunakan purely duit kita sendiri untuk kita habiskan hutang-hutang kita ni. Dan dengan tekadnya bila habis hutang ni, janganlah buat hutang baru, kecuali hutang rumah ataupun kereta dah ada kat sini kan. Kereta dah ada kat sini. So maknanya tak perlulah nak buat hutang baru untuk kereta. Beli hutang rumah saja lah. Sebab ini tak ada lagi rumah kan. Mungkin beli hutang rumah untuk kita duduk dan kita selesa lah dengan kita. Tapi jagalah portion. Portion yang bagus untuk rumah yang kita duduk adalah 30%. 30% tak dapat 2 je. 30% daripada pendapatan bulanan. Contoh kata gaji 3,000. So 30% berapa? Gaji 3,000 maknanya jangan lebih daripada 900 lah rumah yang kita duduk. So maknanya kena ada ilmu lah, kena ada ilmu. So nak guna teknik snowball ni boleh gunakan cara yang saya explain tadi. Nanti tuan-puan boleh explore lagi lah macam mana caranya. So mungkin ini adalah head knowledge lah untuk tuan-puan tahu, ada teknik snowball macam mana kita boleh langsaikan hutang dengan lebih cepat kan. So instead tadi untuk hutang kedua tu kita boleh cepatkan kepada 15 bulan tadi kan. 15 bulan. So yang hutang yang keempat mungkin boleh habis dalam masa 3 tahun ataupun 4 tahun. Instead of dia tadi berapa tahun? 6 tahun. Kita dah boleh cepatkan 2 tahun. Okay. So semoga ada manfaat daripada perkongsian ini. Kalau ada tuan-puan berminat untuk nak tingkatkan tuan-puan punya simpanan melalui emas, boleh saja hubungi saya dan untuk saya advice lah macam mana cara terbaik untuk tuan-puan boleh simpan emas di public gold yang patuh syariah dan juga senang dan mudah lah. Senang dan mudah, sangat senang dan mudah dengan menyimpan emas di public gold. So kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.